Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Berjumpa lagi pada dalam bab yang keempat. Topiknya bab yang keempat, bahagian ketiga, iaitu tentang tamadun barat. Okey, sebelum kita mula, ini adalah topik yang terakhir dan saya akan huraikan secara ringkas dan kemudian saya akan serahkan kepada kamu untuk membuat tugasan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan bab yang keempat, bahagian ketiga, iaitu tentang sains barat. Okey, ini yang latest. Okey, dan sebelum ni kita telah belajar tentang Greek, macam mana zaman Hellenistik, ya, macam mana zaman Yunani asli, zaman tamadun Yunani yang asli Hellen dan tamadun Yunani campuran iaitu Hellenistik pada zaman Alexander the Great, pada zaman pemerintahan beliau. Peranan pemerintah tu sangat-sangat menggalakkan untuk proses berfikir dan perkembangan falsafah Greek dan sampailah kepada zaman Hellen. Okey, itu adalah perkembangan pada zaman Greek ataupun Yunani. Kemudian kita pergi pada tamadun Islam, macam mana tokoh-tokoh yang terkenal dilahirkan di situ dalam segenap bidang, bukan sahaja falsafah macam Greek, tapi juga ada daripada segi sains itu sekali. Itu adalah tentang tamadun Islam. Itu daripada 4 kota yang utama yang kita ambil sampel, iaitu daripada Baghdad di Iraq, Damsyik di Syria, kemudian kita pergi ke Hirah di Mesir, dan kemudian di Eropah di Kurtub ataupun orang panggil sekarang Cordova ataupun tamadun Andalus, Cordova. Okey, itu tentang tamadun Greek dan tamadun Islam. Jadi bagaimana pula dengan tamadun Barat? Okey, bila cakap Barat dia agak rumit lah. Dia agak rumit lah bila kita cakap tentang ni. Dia perkembangan dia menguncup dan berkembang. Pada mulanya dia zaman awal saya boleh bagi gambaran, dan pada zaman awal mereka ditekan. Proses berfikir tu dikawal oleh gereja. Kemudian last sekali barulah dia boleh mengembang setelah dia memisahkan diri daripada gereja. Itu secara ringkasnya. Okey, jadi bila cakap tentang tamadun sains Barat, dia adalah satu perkara yang terpisah daripada agama. Dia tidak dia tidak mengguna pakai hujahan-hujahan agama. Dia adalah satu bentuk sains yang objektif. Satu bentuk sains yang terus kepada sasaran dia. Dia tak ada kiri, tak ada konar kanan. Okey. Bila kita rujuk kepada pandangan alam Barat, okey, dia ada macam-macam teori lah. Okey, bila kita tak berpegang kepada Quran, bila kita tak ada satu aliran yang tak ada satu aliran yang bila kita tak ada satu aliran yang berlandaskan kepada satu benda, contoh macam Barat, dia perlu kepada peranan gereja sebagai satu agama. Tapi bila tak ada situ, macam-macam lah aliran yang sampai, aliran falsafah yang ada. Okey, contoh aliran rasionalism, seperti rasional. Okey, teori sains akan dianggap sebagai benar. Empiricism, itu tentang daripada pengalaman panca indera. Skepticism, daripada idea. We must be skeptical even of our skepticism. Skepticism. Okey, itu pandangan alam Barat. Okey, tentang epistemologi Barat, macam mana kaedah dia dapat ilmu dari segi kepercayaan. Tapi kepercayaan tu mesti ada berasaskan kepada kebenaran. Untuk benar, dia masih perlu pada justifikasi. Untuk justifikasi, dia masih perlu kepada justifikasi yang cukup. Sufficient reason or evidence. Jadi macam itulah dia punya cara mendapatkan satu-satu ilmu tu. Walaupun kita fikir benda tu, kita percaya benda tu, dia perlu dibuktikan kepada benar. Untuk membuktikan kepada benar, dia perlu justifikasi ataupun sebab. Kemudian justifikasi itu mesti cukup, barulah dianggap sebagai ilmu. Itulah yang
daripada tamadun barat. Okey, kemudian kita pergi pada René Descartes. René Descartes itu father of modern philosophy. Dia sebut rationalism. Okey, rationalism, ilmu pengetahuan mesti rasional, kebenaran, sains tu mesti benar. Skepticism, skeptik. Kemudian inilah bapa falsafah moden barat. Kemudian Augustus Comte, falsafah positif filosofi. Father of positive philosophy iaitu positivism. Kemudian kita pergi kepada David Hume ataupun Scottish Enlightenment philosopher. Okey. Kemudian sinilah metod saintifik dia. Okey. Daripada observasi membentuk persoalan hipotesis kena eksperimen kena analisis dan rumusan. Ini metod yang biasa gunalah dalam kajian sains. Perlu kepada eksperimen, analisis dan rumusan. Okey. Tak ada tentang pandangan metod yang corner kiri corner kanan, tak ada. Dia direct, sangat-sangat objektif dan praktikal. Dia hanya nak buktikan benda tu sebagai ilmu. Jadi dia perlulah satu-satu penggalian sampailah benda tu dianggap sebagai ilmu. Jadi yang awal tu mesti adalah perhatian ataupun observasi. Daripada observasi barulah buat hipotesis, kemudian buat eksperimen. Observe dulu apa masalah, kemudian buat hipotesis, mana boleh dibaiki dan semuanya, ataupun Arab panggil fardiyat. Fardiyatul dirasah ataupun hipotesis. Kemudian lepas kita buat hipotesis, buat eksperimen untuk menguji hipotesis. Kemudian barulah dapat data dan analisislah data tersebut. Okey. Jadi ekosistem untuk sains barat di sini ada sangat banyaklah, tapi kita ambil contoh seperti peranan kerajaan. Okey. Mana barat ni memang, kalau kita cakap barat, memang terkenal dengan kemajuan sains teknologi lah. Dia memang sangat-sangat menyanjung dan sangat-sangat memberi dana yang banyak untuk perkembangan sains teknologi. Sedangkan dalam isu vaksin pun tak ada negara yang mampu untuk buat vaksin melainkan negara barat lah. Okey. Mereka selain daripada China yang lain adalah barat. Macam mana mereka berupaya untuk R&D dalam bidang sains teknologi sangat-sangat tinggi sehingga mampu menghasilkan apa yang tidak dihasilkan oleh kebanyakan negara. Okey, kemudian dana. Dan ini satu bentuk yang penting, iaitu dana. Memang perlu dana yang sangat-sangat besar, sangat-sangat kuat. Kemudian geran dan sebagainya. Ini contoh dana untuk COVID-19. Memang dia open untuk dana. Kemudian penghargaan untuk saintis, Nobel Prize. Okey, kemudian open science ni pun dasar-dasar yang dibuat oleh pemerintah ni. Okey, macam mana sokong dia menyokong aktiviti sains dan teknologi tu. Kita cakap tentang zaman dahulu punya barat. Saya dah cerita dari awal tu, itu dia pada perkembangan awal. Sekarang ni kita cerita tentang pemikiran sains barat, tamadun barat. Jadi kita terus pergi kepada apa sumber ilmu dia. Sumber ilmu dia pada observasi sampailah kepada hasil. Okey, macam mana dia boleh berkembang? Ekosistem dia macam mana? Ekosistem dia daripada pemerintah yang sangat-sangat supportif. Daripada dana yang sediakan, lepas tu dengan anugerah-anugerahnya, kemudian dengan R&D yang sangat-sangat canggih. Jadi benda tu mendorong kepada aktiviti sains teknologi sehingga mereka mampu menguasai bidang sains dan teknologi dalam dunia. Okey. Jadi pandangan semesta sains barat didasari oleh pelbagai bentuk falsafah. Macam-macam jenis falsafah. Yang ni 3 ni, 4 ni ada sebagai contoh saja.
Kemudian metod saintifik pakai metod inquiry. Mana dia mesti betul-betul objektif. Dia mesti observe sampai hasil eksperimen dan sebagainya. Kemudian disokong oleh ekosistem keilmuan multidimensi daripada kerajaan, sistem pendidikan, prasarana, industri, NGO, orang perseorangan dan masyarakat awam. Okey. Itulah yang berlaku untuk tamadun barat. Macam mana mereka berkembang sehingga kini. Jadi selesai untuk yang keempat, topik 4 bahagian 3, dan selesai juga saya cover bab 4 bahagian 1 untuk Greek, bahagian 2 untuk Islam, bahagian 3 untuk Barat. Dan lepas ni saya akan edarkan dalam Jamboard apa assignment yang perlu kamu buat, dan hari ini kita buat assignment. Hari ini kita buat assignment untuk mantapkan kembali apa yang telah kita pelajari daripada bab 1 sampai bab 4 insyaAllah. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.